Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini aku nak share sedikit mengenai kejadian yang telah menimpa aku 3 minggu yang lepas, di mana aku terlibat dalam satu kemalangan basikal main MTB off-road, dan aku jatuh menyebabkan tulang selangka aku ni terkehil, grade 3, grade 3. Tulang selangka ni, kita ada tulang selangka, dan tulang selangka ni dia akan attach dekat kita punya bahu dekat tulang bahu, dan dekat sini dah terkehil. Okay, dua tisu dah putus, which is tisu yang bersambung dengan tulang bahu ni, tulang yang belakang ni tulang belakang ni dia bersambung kat sini satu, dan dekat sini satu, ada tisu yang dah terputus terus lah. Okay. Type 3 AC injuries occur when the acromioclavicular ligament and corticoclavicular ligaments are completely torn. This results in more instability. The clavicle is 100% displaced from the acromion. Treatment is usually non-operative, but surgery may be considered for athletes, heavy lifters, and those who would prefer a scar over the AC joint as opposed to a deformity. Jadi aku nak ceritalah apakah perkembangan aku dan apakah yang berlaku pada aku dalam masa 3 minggu ni. Okey, masa mula-mula aku jatuh, memang aku jatuh tu ada drop off lah. Aku jatuh dan aku jatuh bahu dulu ke ground. Itulah sebab kenapa boleh berlaku aku punya bahu dia terkehil lah. Okey, jadi first bila aku kena je accident tu, aku terus pergi ke hospital lah. Hospital swasta, dan doktor kat situ memang menyarankan ni, katanya memang tak ada cara lain kecuali dengan cara pembedahan. Jadi aku pun minta kebenaran doktor untuk pulang dulu untuk fikir pasal benda ni lah kan. Apa yang bermain di fikiran aku, hospital swasta ni biasanya memang dia nak duit je kan, ataupun memikirkan second opinion daripada hospital kerajaan. The next day aku pergi ke hospital kerajaan. Pakar tulang tu pun menasihatkan aku untuk menjalani pembedahan, which is the best option untuk aku sekiranya aku nak ataupun melakukan aktiviti lasak lagi lah. Jadi doktor tu juga cakap kalau kata aku tak menjalani pembedahan, aku still lagi boleh bekerja seperti biasa, melakukan aktiviti aku yang normal, tapi mungkin aku agak sukar untuk melakukan aktiviti yang agak ekstrim katanya. So bila dah dapat the second opinion tu, aku balik ke rumah lah. Bukan satu decision yang mudah untuk kita decide untuk operate kita punya badan kita lah. Pada hari ketiga, aku diperkenalkan oleh seorang kawan untuk pergi cuba rawatan tradisional, di mana aku telah pergi ke satu tempat untuk masukkan balik bahu aku yang terkehil ni lah. Dia dah masukkan bahu aku ni pada masa tu ke posisi yang asal lah kan. Jadi aku kena pakai guard, dan dia suruh aku pakai guard tu selama seminggu lah, dan dia advise aku untuk melakukan beberapa senaman ringan lah sementara tu kan. Jadi selepas seminggu kan, aku dah tak tahan lah, aku punya pakai tu dah, bagi aku dah terlalu rimas because of dah naik ruam-ruam kat badan aku, dan tangan aku tu macam dah jadi krem dah. Aku dah pakai anduh tu kan, jadi krem dah. Jadi aku buka, bila aku buka je, aku ingat dalam sehari selepas tu kot, aku ingat bahu aku ni terjatuh balik, tak berada pada posisinya balik lah. Membiarkan keadaan itu kerana aku rasa tangan aku ni dah beransur-ansur dapat bergerak dengan baik lah. Jadi aku membiarkan keadaan itu dengan keadaan bahu aku dijatuh ni macam tu je. Sebenarnya aku terfikir untuk membiarkan bahu aku ni dalam keadaan jatuh macam tu tanpa meletakkannya di posisi yang asal seperti mana yang
yang tukang urut tu dah buat kan. Sebab aku tengok ada beberapa video dalam YouTube yang mana ni Mak Saleh lah kan, dia orang jatuh main basikal, main skateboard, macam-macam lah, dan dia orang tidak menjalani rawatan dan mereka boleh melakukan aktiviti-aktiviti lasak seperti mana sebelum mereka jatuh kan, dengan keadaan bahu yang terjatuh macam tu tanpa melakukan sebarang operation ataupun pembedahan lah. Aku rasa aku nak cuba merawat aku punya bahu ni dengan secara semula jadi macam tu. Walau bagaimanapun, selepas 2 minggu tu aku pergi lagi ke hospital kerajaan di mana aku nak dapatkan kepastian yang ketiga lah ya. Kepastian ketiga berikutan dengan kecederaan yang aku alami lah. Pada masa tu aku ingat aku dah boleh angkat tangan aku dah. Aku rasa dah selesa dengan tangan ni, walaupun masih ada lagi pergerakan-pergerakan yang aku tak boleh buat kan. Tapi aku rasa macam dah bertambah baik, dan aku yakin bahawa tangan aku ni boleh kembali normal walaupun aku tak melakukan pembedahan lah. Tapi ada beberapa risiko yang aku perlu hadapi. Dia kata ada masalah bahu ni akan cepat lengur, akan rasa macam macam tak selesa lah. Aku punya tulang kepak belakang kepak kita ni, dia tergantung tanpa attach pada mana-mana tulang yang lain, because the only connection yang dia ada, tulang belakang ni, yang kepak ni adalah dengan tulang selangka ni. Jadi bila dah tercabut kat sini dah tercabut, jadi dia tergantung kat belakang ni. Itu mungkin ya perkara yang menyebabkan bahawa aku ni mudah lengur, dan aku memang merasakan perkara tu lah. Dan doktor pakar di sana juga menyarankan untuk aku melakukan pembedahan sekiranya aku nak melakukan aktiviti lasak selepas ni, because of dia kata umur aku masih muda lagi dan aku masih panjang lagi kan, dan dia advise untuk buat pembedahan lah. Jauh di dalam fikiran aku lah, aku sebenarnya tak nak pembedahan, dan aku nak fikir satu cara yang alternatif lain ya, untuk aku pulih dengan cara semula jadi. Ada beberapa perkara lah yang membuatkan aku rasa bahawa tangan aku ni boleh baik without any operation. Aku ada tengok banyak video-video dalam YouTube yang mana mereka ni menghadapi masalah sama macam aku, grade 3 ACJ dislocation, di mana mereka dapat melakukan aktiviti lasak seumpama semasa sebelum mereka terlibat dalam kemalangan tu. Jadi dia boleh get to normal back dia punya tangan tu, kecuali bila tengok keadaan bahu ni memang dia akan jatuh lah. Kat sini saya tak tahu boleh nampak ke tak, tapi kalau saya buka baju ni memang akan nampak lah bahawa bahu aku ni memang ada jatuh sikit lah, dan jatuh tak seperti normal lagi lah. Walau bagaimanapun, dia orang dapat masih lagi melakukan aktiviti lasak, macam main basikal balik, melakukan sukan-sukan yang ekstrim balik, tak ada masalah dia orang kata. Jadi daripada aku terus operate, jadi bila dah operate ni kau dah tak ada no turning back tau, no turning back kalau kau nak operate. Jadi aku rasa kalau aku kata aku pilih the option 1 untuk biar tengok macam mana progress tangan aku, dan sekiranya anything happen, kalau katalah benda tu tak boleh lagi berfungsi dengan baik tangan aku ni, mungkin ataupun that time aku akan fikirkan untuk ambil di second option lah, which is operate kan. Hari ni adalah tepat 3 minggu selepas aku jatuh lah. Dan perkembangan tangan aku ni bermula daripada aku jatuh hari tu. Untuk minggu pertama memang aku tak boleh nak langsung nak bergerakkan tangan aku. Setiap pergerakan walaupun sikit memang akan rasa sakit. Pada masa tu bila aku dah pergi urut tu, dia memang ada pakaikan aku guard bahu tu pakai, dan aku tak boleh bergerak lah. Dan memang kalau tidur tu memang masalah utama aku lah kan. Memang tak boleh nak tidur lah, because bergerak sikit je sakit kan. Jadi bila masuk
second week, bila aku dah buka aku punya anduh, aku dah buka aku punya guard bahu aku tu, aku dah mula start exercise tau. Aku dah start gerakkan tangan aku ni untuk memberikan keselesaan lah pada tangan aku, sedikit demi sedikit. Dan aku lihat memang ada progres lah. Setiap hari ada progres, yang mana tangan aku dah boleh angkat semakin tinggi, aku dah boleh angkat benda-benda yang ringan kan. Tapi pada masa tu aku belum belum angkat benda-benda berat lagi, dan belum drive lagi. Pada minggu yang ketiga aku dah start boleh angkat tangan aku. Aku dah boleh angkat tangan aku dengan tinggi. Walaupun aku masih lagi rasa sakit lah dekat bahu aku, cuma aku rasa macam benda tu macam tertarik, dan aku rasa macam macam itulah kan aku rasa. Pada minggu yang ketiga, dan aku dah boleh pakai t-shirt. Tapi sebelum tu memang aku pakai baju yang zip macam ni je lah kan, sebab aku tak boleh nak angkat tangan tinggi-tinggi kan. Walaupun menghadapi beberapa kesukaran masih lagi, aku terpaksa because of bila aku angkat tangan aku macam ni, aku masih lagi rasa macam tak selesa. Walaupun aku dah boleh angkat tangan, dah boleh buat macam ni, aku dah boleh, tapi kalau macam ni aku nak tolak tangan aku macam ni, agak rasa macam sakit. Tapi aku rasa macam tertarik tau. Benda tu rasa macam, kadang-kadang aku rasa macam tangan aku ni macam meletup, mungkin geseran di antara tulang, tak tahu kan. Tapi aku masih lagi rasa tidak selesa lah dengan keadaan ni. Hari ni hari yang ke-21, 3 minggu tepat-tepat. Pagi tadi aku dah start drive, dan jelah kereta auto kan, jadi aku rasa tak boleh je pun kalau nak drive satu tangan kan. Tapi aku dah boleh lah. Pusing walaupun masih lagi tidak selesa, dan aku cuba sedaya upaya aku untuk membuktikan bahawa walaupun tidak melakukan operation grade 3 ACJ dislocation ni, aku masih mampu melakukan aktiviti tasak seumpama sebelum aku jatuh. Sehingga pada hari ini, setiap kali aku bangun pagi, aku akan rasa kebas tangan aku. Tapi selepas beberapa pergerakan yang aku buat pada waktu pagi, benda tu akan hilang. Dan aku rasa bila bangun pagi tu memang lenguh lah, bahawa aku ni lenguh. Tiap-tiap pagi memang aku rasa lenguh. Dan aku buat beberapa aktiviti senaman untuk melegakan bahu aku ni lah. Dan sehingga sekarang, sudah lepas 3 minggu, hari yang ke-21, aku dah rasa macam confident lah. Aku rasa dah confident, walaupun aku masih belum buat lagi apa-apa aktiviti lasak setakat ni lah. Dan aku mengharapkan dalam masa 2 minggu lagi, tangan aku ni akan kembali normal dalam masa 2 minggu ni, dengan melakukan exercise yang ringan lah, untuk memastikan bahawa aku dapat balik pergerakan aku ni sebelum aku jatuh. Okey, sekian dulu video aku untuk kali ini, mengenai ACJ dislocation, yang mana tulang bahu ni ataupun tulang rangka ni, tulang selangka ni, tulang gagah ni telah dislocate dengan tulang belakang ni kat sini, dan menyebabkan tulang aku ni akan terjongkil keluar sikit kat sini kan. Jadi aku akan keep making this video untuk menunjukkan progres aku untuk video-video akan datang lah. Setakat ni memang aku plan untuk tidak melakukan ataupun tidak mengambil risiko untuk melakukan pembedahan atas tangan aku ni, because aku masih percaya bahawa dengan secara naturalnya tangan aku ni boleh sembuh, walaupun tulang ni tak akan dapat bercantum balik. Okey, jumpa lagi pada next video. Sebenarnya kecederaan yang aku alami ni memang sering terjadi kepada penggemar sukan-sukan lasak lah. Memang benda ni selalu terjadi kan, tapi mungkin tak ramai orang share, especially dalam bahasa Melayu lah kan. Banyak yang video-video yang aku tengok dalam YouTube tu semuanya Mak Saleh punya video lah kan. Jadi aku buat create
video ni dalam bahasa Melayu untuk rujukan puak-puak kita juga kan. Jadi untuk orang-orang Melayu mudah untuk faham apa yang terjadi, adakah perlu untuk korang ambil operation ataupun tidak kan. Jadi aku mensarankan untuk bagi kes aku untuk tak ambil operation lah, untuk tidak menjalani pembedahan. Dan aku harapkan keputusan yang aku ambil ni betul lah. Sekiranya katakanlah keputusan ni tak betul, aku still lagi boleh bila-bila masa untuk menjalani pembedahan kan. Tak ada masalah kan benda tu. Tapi bila once you all dah ambil pembedahan, you dah decide untuk menjalani pembedahan, there is no turning back lah kan. That's what I was concerned about lah. Okay, thanks guys, jumpa lagi next video.